Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan tajuk bagaimana nak menempuh kesembuhan dengan memperbaiki niat, munajat dan tawassul. Kaedah niat yang bagus, niat yang ikhlas, bermunajat kepada Allah dan juga bertawassul. Jadi saya memilih tajuk ini minggu ni sebab ada banyak persoalan, ada banyak pertanyaan yang ada pesakit kadang-kadang beberapa perkara. Contohnya soalan yang biasa ditanya oleh pesakit yang kita dapat selalu kalau kita jumpa pesakit, kadang-kadang pesakit datang berkali-kali untuk rawatan. Dia akan cakap, doktor saya dah baca Quran, zikir, surah hajat, tapi mengapa saya masih dapat lagi attack. Terutama yang kes-kes sihir. Jadi kalau kes sihir ni sebenarnya memang akan berulang. Selagi jin sihir tu dihantar oleh bomoh, dia selagi tu akan ada gangguan dah kepada pesakit menjadi target. Jadi kita tengok prosesnya, bila kita ruqyah, pasien akan sembuh sikit dan dia kena kembali untuk bina benteng diri, beramal, baca Quran, zikir, solat hajat. Jadi itu benda-benda yang kita galakkan untuk pesakit lakukan supaya nanti akhirnya dia dapat bina benteng diri dia. Itu benda-benda gitu kan. Tapi ni nak buat benda-benda ni kena tadi dengan sesuai dengan tajuk tadi, kita kena tu lah yang sungguh-sungguh ikhlas. Kita kena minta doa, munajat pada Allah, dan kita kena menggunakan tawassul, menggunakan amal-amal kita yang lalu yang kita buat dengan ikhlas. Maka itu akan membantu kita sembuh dari penyakit kita dan mampu membina benteng diri kita untuk hadapi gangguan yang seterusnya, insya-Allah. Ada juga yang tanya, saya dah jumpa ramai ustaz, perawat, masing-masing ada pesanan untuk masing-masing. Sebenarnya saya nak buat yang mana satu ni. Ini banyak juga pasien sakit saya, pesakit macam gitulah. Jadi bila jumpa saya tu, bila jumpa kita di Pusat Ruqyah Hijrah, kebanyakannya dah jumpa ramai perawat-perawat lain. Dia dah ada setengah tu sampai 20 orang lebih, ada sampai ratusan, 100 lebih ada semua pasien saya ingat. Makcik ni dah jumpa saya tu 121 ni. Dia ada sedarai nama 120 orang yang dia jumpa untuk merawat. Arwah suami dia catat semua ke mana dia pergi tu. Alhamdulillah sedarai tu disimpan. Jadi maksudnya bila cakap jumpa saya tu, doktor yang ke-121 tu saya pun terkejut. Saya kata maksudnya ramai betul dia pergi perawat. Jadi mungkin bercampur-campur. Ada yang perawat yang betul-betul perawatan Islam, ada mungkin juga jumpa dengan dukun, bomoh dan sebagainya. Dan masing-masing ada amalan masing-masing untuk dilakukan sebagai pesanan balik, buat balik. Jadi kita tengok ada tu surah ni kena baca, ni kena baca. Jadi bila pasien jumpa kita dia ada confuse. Mana satu ni kan. Saya nanti kita akan bincangkan, insya-Allah saya mengambil sikap kita buatlah amalan yang paling sahih, yang paling ada hadis, sandaran hadis, ada pesanan Rasulullah yang Rasulullah pernah buat sebagai sunnah, yang kita sebagai sunnah bagi kita, yang kita patut buat dan kita mendapat pahala sunnah tadi, mengamalkan sunnah dan kita juga dapat pahala amalan yang kita buat. Ada juga yang kadang-kadang dia jumpa perawat, jumpa doktor, pakar sebagainya, dia masih juga sembuh. Itulah sebab penting untuk kita sentiasa berkeyakinan bahawa yang sembuhkan penyakit kita adalah Allah Ta'ala. Allah saja yang mampu sembuhkan penyakit kita. Dan akhirnya usaha macam mana pun kalau kita tak kembali pada Allah, kita akan dapati ambil masa kesukaran-kesukaran yang perlu, yang akan dihadapi untuk sembuh dari penyakit kita, penyakit medikal ke gangguan dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang biasa berlaku. Ada juga yang datang jumpa kata, doktor saya sangat sibuk. Saya sangat sibuk dengan urusan saya dan urusan harian saya. Saya sibuk dakwah contohnya. Jadi kadang-kadang kena sihir juga. Kadang-kadang walaupun kita tengok kita sibuk berceramah sana sini, kita sibuk berdakwah kepada orang lain, akhirnya kita juga kadang-kadang kena ganggu. Ada orang dengki sihir kita sebagainya. Itu berlaku. Jadi berlaku pada asatizah, ustaz-ustazah yang sibuk dengan dakwah, kerja-kerja, ceramah dan sebagainya. Jadi saya pernah didatangi oleh orang yang macam ni, yang sibuk dengan dakwah. Tanya saya macam mana nak buat. Dan keadaan kesibukan dia tu, dia kena sihir. Ya? Dan dia tak ada masa, dia tak larat nak
banyak sangat masa untuk tahajud, untuk baca Quran dan sebagainya. Maka saya memberikan cadangan untuk perbaiki itu supaya nanti akhirnya apa amalan yang dia buat tu akan menjadi pelindung untuk dia atau menjadi benteng untuk dia daripada gangguan sihir dan sebagainya. Ya. Itu yang kita akan bincang nanti bab tawassul di akhir slide nanti insya-Allah. Di akhir perbincangan. Jadi tuan dan puan, saya bacakan hadis ni sangat penting ya. Kalau tengok hadis ni, hadis pertama daripada kitab hadis 40 susunan Imam An-Nawawi. Jadi kita tengok hadis ni diletakkan sebagai hadis pertama, menggambarkan betapa pentingnya. Kita tengok hadis ni dalam membicarakan soal niat ya, niat yang kita buat dan setiap kita melakukan amal ya. Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya. Abi Hafsin ini ayah kepada Hafsah isteri Nabi. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW sabda yang bermaksud. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Ya, wa innama likum limri'im manu, dan bagi setiap orang tu, bagi mereka tu apa yang diniatkan. Ya. Jadi maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Jadi hijrah ni, hadis ni berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang berhijrah sebab nak kahwin. Jadi itu hijrah ni, hadis ni bersesuaian dengan peristiwa ni lah. Ya. Jadi dan siapa yang hijrahnya kerana dunia dan untuk dia dapatinya, atau perempuan untuk dia kahwini, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Jadi siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dapat pahala yang besar kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia dan dia ataupun sebab tertentu, macam sebab nak hijrah tadi sebab nak berkahwin, maka dapatlah apa yang dia niat tu untuk berkahwin, maka dia dapat kahwin. Jadi kita bimbang takut dia tak dapat pahala hijrah tadi yang sebenarnya, yang sangat besar pahalanya insya-Allah. Ya. Jadi penting untuk kita melihat kepada persoalan niat tadi ya, dalam amalan kita. Jadi kenapa apa pentingnya niat ni? Sebab niat ni adalah satu daripada rukun ibadah setengah ibadah seperti solat, haji, puasa dan lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita agar setiap ibadah atau apa yang dilakukan perlu niat kerana Allah Taala. Jadi ini benda-benda penting yang saya nak ketengahkan sebab kita hari-hari sibuk dengan rutin kehidupan kita, hari-hari yang penuh dan sibuk, kita kerja, kita balik rumah, uruskan anak-anak sebagainya. Maka kita melihat ni semua adalah sepatutnya menjadi ibadah kalau kita melaksanakan dengan niat yang jelas tadi, niat kerana Allah Ta'ala. Maka kita tengok mereka yang individu yang melakukan sesuatu dengan niat yang jelas ini, maka dia akan buat dengan sungguh-sungguh sebab dia niat lillahi ta'ala. Hatta dalam contoh benda yang berkaitan dunia, pekerjaan sebagainya, kita bekerja, kita mengajar, kita duduk di pejabat, kita buat kerja-kerja perniagaan. Jadi kalau kita dapat niatkan ini lillahi ta'ala, maka kita akan jadi itu sebagai ibadah pada Allah. Tapi kalau kita harapkan kepentingan dunia semata-mata, maka jadi macam itulah. Itu yang terjadi kepada sahabat yang hijrah tadi sebab dia nak berkahwin. Jadi kalau kita niat, kalau kita berniaga contoh, semata-mata untuk kepentingan dunia, dapat duit dan sebagainya, kita lupa untuk dengan kita nak minta redha Allah Ta'ala, atau kata kita niatkan untuk kerana Allah Ta'ala, maka kita dapat yang kita niatkan untuk kita minta tu. Tapi kita mungkin tak dapat redha Allah. Setengah tu kita tengok kenapa. Jadi sayang kadang-kadang kita tengok kalau kita tak dapat niatkannya lillahi ta'ala sebab dia boleh jadi ibadah tertentu yang maka kita boleh bertawassul dengan ibadah tadi di masa depan. Bila kita berniaga dengan ikhlas, kita bekerja dengan ikhlas, maka ini kan semua boleh menjadi perkara-perkara yang membantu kita dalam doa kita, membantu kita dalam doa kita kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 102 yang bermaksud ya, yang berbunyi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, salati ibadahku, wa mahyaya ya, hidupku dan matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah Tuhan yang menyara dan mentadbir sekalian alam, insya-Allah. Jadi kalau boleh setiap benda yang kita buat tu, apa-apa pun yang kita buat, maka kita niatkan lillahi ta'ala. Kita mohon redha Allah Ta'ala dan kita mohon kita perbaiki niat kita buat dengan ikhlas insya-Allah untuk mengharapkan redha Allah. Jadi dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, niat seorang mukmin lebih baik berbanding amalannya.
Kenapa macam tu? Maksudnya niat itu lebih baik berbanding amalan kerana niat tidak akan dimasuki kerosakan. Dia niat biasanya susah nak kena kacau, nak kena rosak sebab dia benda yang kita fikir dalam hati sangat singkat, jadi benda tu susah nak kacau. Manakala amalan pun boleh dimasuki oleh kerosakan. Jadi maksudnya kalau kita niat bagus dah tadi, tapi kadang-kadang contoh solat lah. Kita solat dah, kita solat dekat masjid, kita masuk masjid solat. Tahiyatul masjid, kita tengok bila kita solat tu kita rasa orang tengok kita. Maka niat tadi dapat, niat tu bagus dah untuk solat. Tapi bila kita mengharapkan kita merasa-rasakan orang menengok kita, maka kita rasa riak, ujub. So, itu maka jadi habis amalan tu. Niat tadi dah okey dah. Dia susah nak kena kacau, tapi dia merosakkan amalan tadi sebab dia mula datang nanti berubah niat dia tadi menjadi riak, ujub dan sebagainya. Jadi maksudnya barang siapa yang berazam untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak sempat melakukannya, maka itu sebagai satu kebaikan. Maksudnya menariknya di sini, kita dah niat untuk lakukan kebaikan, dapat pahala dah. Kita akan dituliskan kebaikan untuk kita, insya-Allah. Jadi ikhlaskan niat kita. Jadi untuk penerimaan sesuatu ibadah itu ialah niat ikhlas hanya kepada Allah Taala. Jadi Allah Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Jadi kita kalau boleh nak minta kita ikhlas dalam ibadah kita, kita dapat pahala. Jadi itu yang berlaku, dan saya suka pesan untuk kita sungguh-sungguh. Kita kalau nak berdoa, nak minta, nak beramal sesuatu tu, kita berniat dulu untuk minta Allah redha, dan kita minta Allah bantu kita, minta Allah sembuhkan penyakit kita. Itu benar-benar kita yang beramal sebelum kita baca Quran. Contoh, kita diam sekejap dan kita berdoa, berniat atau bermunajat, saya panggil istilahnya munajat. Jadi kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku nak baca Quran ni, aku nak baca zikir ni, aku nak buat ibadah ni. Engkau sembuhkan penyakit aku, ya Allah. Engkau lindung aku daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Jadi kita boleh buat begitu sebelum melakukan ibadah. Kata-kata daripada Imam Ghazali, niat yang lurus dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Rabbul Alamin lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya berdasarkan pada niat untuk memperoleh kurniaan. Jadi itu beza tadi. Kalau kita ada niat untuk lillahi ta'ala atau untuk mencari redha Allah Ta'ala, maka kita tengok pekerjaan tadi dari segi martabatnya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Berbanding kita niat untuk dunia je. Dapatlah dunia. Tak salah kalau kita buat benda yang baik, maka dia ada pahala. Tapi segi martabatnya lebih tinggi bila kita berniat lillahi ta'ala atau mencari redha Allah Ta'ala. Jadi niat lurus dan ikhlas itulah yang membuat amal seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita ikhlas, kita lurus, jadi Allah akan terima amalan-amalan yang macam ni dengan niat yang tadi, niat yang lurus dan ikhlas. Sedangkan niat buruk lama-lama akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya akan mengubah menjadi kesukaan kepada berbuat maksiat. Jadi maksudnya kalau kita niat tak betul, maka akan jadi kita pun akan hilang rasa taat kepada Allah, sebab kita akan ada sebab-sebab yang lain daripada Allah. Maka ia menjadi syirik, menjadi syirik. Kita kena buat sesuatu tu kerana manusia contohnya, maka dia akan jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Allah itulah menyebabkan akhirnya kita suka buat benda-benda maksiat. Allah biarkan kita untuk tak lindung kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Daripada perbuatan maksiat, orang itu tidak akan boleh mampu mereka kekecewaan kerugian. Maksudnya daripada pemaksiatan yang dilakukan itu, dia akan tidak akan dapat boleh apa-apa kebaikan, melainkan kekecewaan dan kerugian. Untuk itu, keikhlasan merupakan kemuncak dalam penerimaan amalan. Walau apa jauh sekalipun bidang dan ciburi, dia akan menentukan dan menjadikan neraca sama diterima atau tidak di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat dengan ikhlas, kita buat mencari redha Allah Ta'ala, maka apa benda yang kita buat, dia akan jadi benda yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Maksud Allah terima sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah. Jadi kita melihat juga, kadang kita tengok kenapa ada benda penting, contoh kenapa doa-doa kita atau amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada benda-benda yang kalau kita rasa kita dah ibadah banyak dah, tapi Allah tak makbulkan doa kita, Allah tak terima juga. Kita banyak dah solat, lepas solat kita rasa kita berdoa, tapi Allah tak terima juga benda-benda yang kita doa. Jadi ada beberapa perkara yang saya rasa kena untuk jadi muhasabah untuk saya, untuk kita semua, supaya kita tengok perkara ini supaya kita elak. Jangan terlibat dengan perkara ini. Yang pertama, memakan harta haram. Memakan harta haram sama saja dengan menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita. Jadi harta-harta haram semualah. Harta-harta yang dicuri, harta yang dapat secara tipu, rasuah, dan benda riba. Jadi kalau benda semua ni akan menyebabkan daging yang dapat, yang kita dapatkan harta tadi, kita beli makanan, kita makan, maka akan jadi daging haram dalam tubuh kita. Jadi kita makan harta anak yatim. Jadi makanan yang makan daripada harta yang macam ni pun hukumnya haram.
Macam mana seperti haramnya babi kita makan. Sampai tahap tu. Jadi kita tengok macam mana kalau kita makan harta haram ni, maka akan jadi daging yang haram dalam badan kita. Jadi macam mana Allah nak terima doa kita kan. Jadi memakan makanan yang haram juga membuatkan doa manusia tidak makbul Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama saja seperti memberikan bangunan di atas pasir. Ini contoh kalau kita makan harta haram. Harta anak yatim, harta yang dicuri, harta yang rasuah, atau yang datang daripada sumber riba sebagainya, itu benar-benar kita kena elakkan. Jadi kadang-kadang pengalaman saya dah kena merawat pesakit ni. Jadi kalau kita tengok, kita kena tahulah pesakit ni detail, sejarah dia punya pekerjaan dia. Kadang-kadang kita tengok kenapa dah tak sihat-sihat. Kadang-kadang kalau kita tak tahu, mungkin kita akan berpuluh-puluh lagi tak sembuh. Rupanya dia terlibat dengan pekerjaan yang sumber pendapatan dia tidak halal atau tidak haram. Saya ada seorang pesakit, ingat dulu. Dia sakit teruk, kena ganggu. Dia ni bekerja, dia ni belajar dulu muamalat sebenarnya, Islamic Finance. Dia belajar muamalat. Tapi dia kerja dengan satu syarikat insurans konvensional. Jadi bila rawat tu, baru 3 kali tengok macam tak berubah je. Saya akhirnya nasihatkan dia lah. Saya kata, cuba minta kerja di tempat syarikat yang takaful contoh, atau syarikat yang insurans Islam, takaful Islam, syarikat takaful, supaya pendapatan gaji tadi, gaji yang sumber halal, insyaAllah. Saya kata kan, so lepas tak datang 2 minggu tu, dia datang balik, dia kata, doktor saya dapat tempat baru, kerja tempat baru. Dan tuan dan perempuan dalam keadaan pekerjaan susah di zaman-zaman ni berlaku sebelum COVID lah, tapi nak kata zaman tu susah nasib pekerjaan. Dan Allah mudahkan dia sebab dia ikhlas kot, minta selamatkan diri dia. Maka dia dapat kerja satu syarikat takaful, dan dia, Alhamdulillah, lepas datang tu dia rukyah pun tak ada dah gangguan. Jadi benda-benda macam ni sangat beri kesan kepada rawatan. Jadi kalau kita masih tak sembuh, ada benda-benda yang perkara yang kita menyebabkan kita lama datang berkali, maka kita tengok juga bab sumber rezeki tadi, daripada harta sumber rezeki yang haram tadi nak kena elakkan atau kita tukar, ya, insyaAllah. Yang kedua, derhaka terhadap ibu bapa. Dan ini satu benda yang penting, sangat penting untuk kita berbakti pada ibu bapa. Jadi kita tengok, kalau kita kena musabah banyak kerana kita melupakan ibu bapa kita, tak sempat nak balik, macam mana pun kita kena fikir untuk transferkan duit untuk akaun, untuk bagi ke mak ayah, sehingga benda-benda itu penting. Jadi kita tak nak kita katakan anak menderhaka. Menderhaka kepada ibu bapa sehingga menyakitkan hati mereka akan menyebabkan amal ibadah tolak tidak diterima oleh Allah. Jadi bersikap menghormati dan menyayangi ibu bapa sangat tuntut dalam Islam. Bukan sahaja tidak dimakbulkan doa, tetapi tidak akan mendapat keberkatan hidup kepada siapa yang menderhaka. Ja'far As-Sadiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua-dua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka solatnya tidak terima. Ini sangat serius lah. Kalau kita sampai solat tak diterima tu berat lah. Kalau kita memandang kedua apa kita benci, kita tak suka itu. Tapi sekarang akhir ni tengok, akhir zaman kot ramai orang sampai hantar ibu bapa ke sana sini ataupun tinggalkan ibu bapa dia tepi jalan tu. Ada juga berlaku macam tu, nak gambarkan macam mana keadaan anak yang macam ni, ya. Jadi kita tengok dia menjadi salah satu benda-benda yang besar, dosa yang besar kan, kita buat ibu bapa macam tu, ya. Jadi kita nak elakkan benda ni supaya nanti kita dalam kita berdoa, Allah terima doa kita, insya-Allah. Yang ketiga, mengumpat. Mengumpat merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan perlakuan fitnah yang memecah-mecahkan umat, yang memecah belahkan umat sehingga setiap amal ibadah si pelaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini benda dalam 4 ringan. Betul tu kita kena jaga, kita terletak perasan kita melakukan dosa ni, perbuatan ni, mengumpat, ya. Hai orang yang beriman, firman Allah SWT di surah Al-Hujurat ayat 12, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan. Kerana sebahagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah mengata sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi dia gambarkan bila kita mengumpat saudara kita seorang macam kita makan daging saudara kita yang dah mati. Maka itu dahsyatnya dia punya gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Syura ayat 12. Ya, jadi kita elakkan perkara-perkara ni lah, perbuatan-perbuatan ni. Satu lagi amalan yang agak banyak, kenapa kita tengok pesakit-pesakit ni, dia jadi susah nak sembuh. Ya. Kadang-kadang kita tengok, dia kadang-kadang amalan kita diuji bila kita sakit ni, kita sakit tuan dan puan, kita dah tak kira siapa yang kita jumpa untuk dapatkan pertolongan, untuk sembuh dari penyakit. Yang ramai antara kita kadang-kadang pergi ke bomoh. Ya. Jadi macam mana nak sembuh? Ya. Jadi kita tengok dalam hadis ni Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak terima solatnya selama 40 hari. Jadi maksudnya, dalam hadis ni, dalam Bukhari dan Muslim ada hadis ni hadis sahih, ya. Maksud siapa yang mendatangi tukang ramal, atau tukang tenung, atau dukun,
tukang telet, tukang tunung, tukang ramal ni semua adalah mereka-mereka yang mengamalkan perkara-perkara yang sebenarnya kalau kita tengok mengamalkan syirik pada Allah Ta'ala. Dengan sebab dia ni menggunakan jin sebagai pembantu untuk telet, untuk tukang ramal ni. Telet ni kena ada, macam dia dalam ramal dapat kalau tak ada bantuan daripada jin, daripada syaitan. Jadi kita tengok perkara ni sangat-sangat serius, syirik di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita yang pergi pun, walaupun kita tak buat rawatan pun dengan dia lagi, baru nak tanya, maka itu pun Allah tak terima solat dia 40 hari. Sangat berat tuan-tuan. Jadi tabiat hari ni masyarakat kalau tengok dia akan tanya. Dia akan telefon tanya dulu, doktor, saya nak hantar anak ni, doktor boleh tak tengok anak saya ni? Tengok macam mana dari jauh. Tengok dia hantar gambar ke, saya hantar gambar, doktor tengok ada tak gangguan. Perkara ni tak boleh kan tuan-tuan. Jadi dah jadi kebiasaan. Sampai kan orang kalau nak tanya nak buat rawatan, dia akan tanya, nak suruh telet dari jauh. Ini semua tak boleh. Jadi benda tu syirik pada Allah. Kalau kita tanya tu pun Allah tak terima solat 40 hari. Lagilah kita dengar dia bagi, kita percaya cakap dia jatuh syirik, ya, walaupun dia cakap tu betul. Itu benda-benda yang sangat serius. Jadi banyak orang dah pergi rawat mata-rata tak sembuh sebab sebenarnya sebagian besar tu mungkin dah pergi jumpa bomoh. Yang dia boleh telet. Kita datang-datang masuk je tempat dia tu, dia kata aku dah tahu dah masalah kau. Ataupun dia buat benda pelik-pelik, tulis susan-susan isin bagi kita tafsiran-tafsiran ataupun diagnosis yang pelik-pelik. Jadi benda itu dia boleh cakap ni 5 ekor jin dalam badan. Mana dapat 5 ekor jin tu? Dia tahu mana, nampak mana. Jadi kalau nampak tu sebenarnya daripada bantuan jin. Itu kita tak nak. Okay, next. Jadi satu lagi benda yang kita akan merosakkan amalan. Ya. Kita merosakkan dia akan jadi syirik. Ya. Jadi satu yang pertama riak. Riak merupakan satu perbuatan memperlihatkan sesuatu dengan bertujuan akan dilihat orang lain untuk dapat pujian. Itu riak. Ya. Kita buat sesuatu tu, kita nak orang puji kita. Jadi nanti ini benda-benda yang jadi syirik. Kita bukan nak minta pujian Allah Ta'ala, kita nak minta redha Allah Ta'ala, tak. Dia nak orang puji. Dia nak manusia puji. Masya Allah. Ini benda yang kena hati-hati. Ya. Ujub. Imam Ghazali berkata ujub artinya mengagungkan diri atau menganggap kita hebat lah. Itu ujub dalam diri kita. Aku ni hebat. Aku ni memang dahsyat kan. Aku ni dahsyat lah. Hebat. Kita rasa macam itu. Bila kita buat semayang tu, aku semayang ni bagus ni. Ya, aku baca Quran banyak. Itu jadi takut jadi ujub. Ya. Dalam diri lah. Dia rasa dalam diri dia, perasaan dia. Dia tak minta orang puji tapi dia rasa macam dia best. Sum'ah, maksud sum'ah adalah sama seperti riak. Cuma bezanya kalau riak suka kepada amalan kebaikan di dalam orang. Sum'ah pula ada sifat suka kepada amalan kebaikan didengar orang. Dan dia pun suka dengan pujian orang kita. Dia orang nak puji-puji dia. Macam tu. Jadi kita nak kena hati-hati dengan 3 perkara ni, riak, ujub dan sum'ah. Okay. Kita tengok riak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menjelaskan tentang makna riak. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Labid yang bermaksud, perkara yang paling aku takut terjadi pada keadaan adalah syirik yang kecil, syirik khafi. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil? Wahai Rasulullah, Nabi SAW bersabda, itulah riak. Allah SWT akan beriman pada hari kiamat kelak. Pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia. Dan lihatlah adakah sisi mereka itu ada ganjaran. Ini Allah ejek orang yang syariat ni. Kau dulu sebab nak dapat pujian manusia, kau pergilah kat orang tu. Kan? Kau pergi semula kat orang tu yang kau nak dapat ganjaran kat dunia tu. Kau pergi kat dia, tengok apa dia boleh bagi sekarang dekat akhirat. Jadi memang tak boleh apa. Ya? Allah Ta'ala nak cabar orang macam ni, riak ni, dia mengharapkan redha atau mengharapkan ganjaran daripada manusia. Atau mengharapkan ganjaran daripada makhluk. Jadi itu benda yang kena hati itu, syirik pada Allah Ta'ala. Ya? Ujub termasuk dari sifat yang tercela. Allah SWT berfirman dalam surah An-Najm 32, An-Najm yang ketiga yang bermaksud, maka janganlah kamu muji-muji diri kamu, bahawa kamu suci bersih dari dosa, dan dialah sahaja yang lebih memuliakan orang yang bertakwa. Dia puji, dia rasa diri dia, aku hebat, aku tak ada dosa. Itu benda-benda yang kena hati-hati tu ujub. Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya jangan kamu mensucikan diri kamu, kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik dalam diri kita. Dan banyak orang yang macam tu, dia depan orang dia rasa macam dia tidak baik, buat baik, sebenarnya di belakang-belakang dia melakukan dosa. Ya. Jadi melakukan benda-benda maksiat yang sebenarnya ya Allah je yang sebenarnya yang lindung dia. Allah tak tunjukkan maksiat dia. Kalau tunjuk, Masya Allah, mungkin akan teruk. Ya. Tapi Allah ni tak tunjukkan dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat dilakukan, perkara yang Allah tak suka. Tapi dia rasa depan orang dia rasa best lah. Dia rasa orang tak tahu kan. Tapi Allah tahu. Sum'ah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga siapa yang berada di dalam hatinya sedikit sifat sombong. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang itu suka pakaian yang bagus dan kasutnya bagus. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Yang dimaksudkan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi dia
Allah memang suka kita ni bukan yang bagus, bersih, indah sebagainya, tapi bukan yang sombong. Ya. Allah tak suka orang yang sombong atau menolak kebenaran ataupun juga merendahkan orang lain. Dia rasa orang lain tu bawah pada dia. Dia rasa macam dia hebat. Orang tengok pakai sebab itu benda-benda penting supaya kita jangan pandang rendah kat orang. Ini benda-benda penting. Ya. Dan saya suka pesan kepada diri saya sendiri supaya kita jangan tengok orang dengan pakaian dia tu kita rasa macam dia ni tak orang biasa-biasa ni. Aku ni pakai macam ni, aku proper, aku ni hebat. Itu tak boleh. Itu semua. Ya. Jadi macam mana cara nak elakkan daripada riak, ujub dan sum'ah ni? Yang pertama, menyadari bahawa amal soleh kita lakukan hanyalah kerana taufik dan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita pun kena sedar bahawa apabila kita mampu melakukan sesuatu pun itu dengan izin Allah Ta'ala. Allah yang bagi kita taufik dan hidayah dan Allah juga yang berikan keizinan untuk kita melakukan ibadah itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maksudnya dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah. Jadi itu kita kena ingat bukanlah kita kekuatan kita sendiri tapi Allah yang izinkan, Allah yang kurniakan kepada kita. Jadi jangan rasa sombong, ya? Jangan kita rasa riak. Sedar bahawa ujub boleh membinasakan amalan yang kita lakukan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an katanya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud 3 perkara yang membinasakan. Ini orang yang kedekut ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan seorang itu masa kagum pada diri. 3 perkara ni orang yang kedekut ditaati. Jadi kita jangan taat orang yang kedekut ni, ya. Yang boleh membinasakan kita sebenarnya. Hawa nafsu yang diikuti. Kita ikut hawa nafsu. Itu benda-benda yang sangat serius, ya. Kita kena jaga hawa nafsu ni, kita kena kengkang nafsu ni. Nafsu ni tak bagus, ya. Dan seorang itu merasa kagum pada dirinya. Kagum diri dia rasa aku hebat, semua itu jadi ujub, ya. Mengetahui dan meyakini bahawa kehendak ilmu kepada kita adalah malah sedikit. Dengan sebab itu benarlah firman Allah SWT maksudnya dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Jadi kalau ramai orang rasa macam ilmu dah banyak dah, dia rasa macam dia hebat. Sedangkan sikit sangat banding dengan ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Antaranya kita pernah yang kita selalu diberitahu ilmu kalau macam mana hebat kita pun hanyalah setitik air daripada bandingkan lautan yang luas ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita jangan sombong, kita jangan ujub dan kita jangan sum'ah, insyaAllah. Ya. Jadi saya banyak menggalakkan pesakit untuk sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi apa itu munajat? Munajat berasal dari bahasa Arab yang maknanya merahsiakan. Jadi maksud munajat atau bermunajat tidak mendekati Allah dengan cara berdoa dan berzikir dan lain-lain. Dan dia banyak kadang-kadang kita rahsia dalam tu apa yang kita niatkan dalam hati kita. Kan? Doa yang dalam hati yang kita kata kita panggil munajat. Bermunajat dengan diri yang diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah setiap hari bukan sahaja dapat menguatkan rohani seorang tapi juga dengan izin Allah dapat melindungi manusia dengan musibah daripada musibah atau dengan makhluk yang jahat. Jadi ini benar-benar penting. Munajat ni sebanyak saya suka banyak akan minta passion berdoa. Sambil tu kita berzikir. Kita berzikir itu benda-benda yang kita atau baca Quran. Ya. Itu. Jadi asbab mustajab doa. Yang pertama berdoa dengan penuh harap dan yakin. Jadi kadang-kadang kita berdoa ni kita sendiri tak confident, tak yakin, ya, kita tak penuh harapan. Jadi antara adab berdoa seorang itu perlulah minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dirinya bersangka baik dengan Allah Ta'ala agar permintaan itu dimustajabkan. Demikian juga seorang itu perlulah berdoa dalam keadaan penuh harap agar doa dia mustajabkan dan juga perasaan takut. Ya, ada takut dan harap ni dua benda yang akan ada bila kita berdoa. Kita takut tertolak sebab dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ya, kita tahu kita banyak dosa tapi kita pun doa juga dengan penuh harapan. So, kita yakin Allah akan mustajabkan doa. Itu yang kita berdoa dengan penuh harapan, dengan yakin Allah akan sembuh. Sampai kita takut. Ada juga sifat takut supaya kita insaf yang kita ni banyak dosa dan kita dua benda-benda ni sebenarnya memang normal untuk kita. Itulah cara yang berdoa yang bagus. Dan nanti kita rasa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan kita tak nak berdoa, kita takut sebab kita banyak dosa, kita pun tak nak doa lah aku banyak dosa. Bukan macam tu. Bukan juga seperti kita rasa yakin semua akan kita lupa dosa-dosa kita. Jadi bila kita doa ni dengan penuh takut, dengan penuh harapan tapi dalam perasaan takut juga supaya nanti kita tahu, kita sedar kita ada dosa-dosa yang lampau yang mungkin kita minta Allah Ta'ala makbulkan doa kita dan kita minta ampunkan dosa kita dan kita sambil itu kita berdoa kepada Allah. Ya. Jadi firman Allah SWT maksudnya sesungguhnya mereka itu para Nabi sentiasa bersegera dalam melakukan perkara kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan rasa takut. Jadi dua dia. Jadi yang pertama bersegera melakukan kebaikan ni penting. Jadi kalau kita buat kebaikan ni kan kita lambat. Setengah malam itu solat pun lambat. Dan maka kita tahu benda baik kita buat bertanggung-tanggung. Maka tak jadilah. Jadi kita tengok itu bukan sifat para Nabi. Yang para Nabi sifat dia benda baik dia akan buat terus. Ya, akan buat segera. Ya. Perintah Allah itu dilakukan dengan segera. Dan mereka berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan penuh harapan dan rasa takut. Ini surah Al-Anbiya 50. Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda,
Maksudnya berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dengan penerimaan Tuhan. Ketahuilah bahawa Allah SWT tidak menerima doa daripada hati yang orang yang lalai. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah yang yakin akan penerimaan Allah. Nah, itu kalau dalam ayat lain kita tengok dalam surah Al-Baqarah tersebut, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah kata, wahai Muhammad, katakan kepada hamba aku yang bila kamu ditanya oleh hamba aku tentang aku, kata Allah, kata aku dekat. Uji budak wata da'i zada'an. Allah kata aku dah makbul doa hamba-hamba aku yang berdoa. Jadi kena banyak berdoa tuan dan puan. Bab sakit ni kita kena sentiasa berdoa, minta pada Allah. Jangan yakin pada doktor, jangan yakin pada perawat. Itu jadi syirik ya. Jadi kita jumpa dia orang untuk dapatkan pertolongan untuk dengan sebab untuk kita sembuh. Jangan yakin yang dia akan sembuhkan, tapi Allah yang sembuhkan, insya-Allah. Maka itu akan jadi lebih benar di segi iman kita, maka ia lebih tepat ya, insya-Allah. Kedua, muji Tuhan sebelum berdoa. Jadi antara adab untuk berdoa adalah kita muji Allah Taala sebelum minta sebarang hajat. Kita puji Allah Taala dulu. Demikian juga seperti firman Allah Taala dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan doa Nabi Ibrahim AS bagi dia mudahkan jalannya. Maksudnya Nabi Ibrahim akan sebut ya. Dia akan sebut, dia Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dia juga dia memberikan petunjuk. Wahai Tuhan, dia Tuhan yang memberikan makan dan minum kepadaku. Dia apabila sakit, maka dia beri kesembuhan, dan dia Tuhan yang mematikan kemudian menghidupkan semula, dan juga Tuhan yang akan sangat aku harapkan supaya dia mengampunkan kesalahan aku pada hari kiamat. Jadi kita kena berdoa kepada kita. Sebelum itu kita muji Allah SWT. Ya, macam tu. Yang ketiga, merendahkan suara dan merendahkan diri. Itu penting bila kita berdoa. Kita merendahkan keadaan kita merendah diri dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Dalam ayat lain surah Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang yang khusyuk kepada kami. Jadi tadi ini saya sebutkan tadi dalam slide sebelum ini tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa untuk diberikan zuriat dalam keadaan isterinya yang telah berusia. Dan alhamdulillah Allah makbulkan doa dia, maka dia akhirnya isterinya dapat mengandungkan Nabi Yahya AS. Jadi itu hebatnya doa para nabi. Waktu-waktu mustajab berdoa. Di antara tempat dan waktu yang paling baik untuk mengajar dan berwirid ialah tengok ni sepertiga akhir malam. Waktu kita tahajud ni hari Jumaat. Hari waktu yang memang ada banyak lagi, tapi ini sebahagian yang saya sebutkan sini. Malam 10 akhir Ramadan, hari Arafah, hari-hari Mina, tapi yang pergi haji ni sangat seronok. Jadi ini waktu-waktu yang sangat mustajab doanya. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika merental jamrah, ni semua proses atau program dalam haji, ibadah haji. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, antara azan dan iqamah. Ini waktu sangat-sangat mustajab berdoa. Waktu dalam sujud ketika solat, ketika hujan turun, ketika musafir, ketika sedang puasa atau berbuka. Jadi ini waktu-waktu sangat bagus. Kalau kita tengah keadaan berada di sini, kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Jadi saya pun sendiri pernah dulu masa pergi haji, waktu tu hujan turun dekat Mekah, dekat Masjidil Haram. Air bertakung dekat sampai pergelangan kaki. Dan masa tu lah saya ajak isteri saya pergi, jom kita tawaf dan sa'i masa ni, buat tawaf sa'i sunat. Alhamdulillah dapat habis tu, dan kita semayang tu lepas tawaf tu pun, semayang sunat tu pun kita semayang dengan muka kita dalam air. Masa tu seronok sangat, kita rasa macam dekat dengan Allah Ta'ala. Bila hujan macam tu memang sangat, especially kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Iaitu orang yang berpuasa hinggalah dia berbuka. Penting ni, orang yang berpuasa. Penting sangat, bagus kalau kita dapat puasa, sunat sebagainya. Kita berpuasa dan masa kita nak berpuasa, kita daripada bermula puasa kita berbuka. Itu doa yang dimakbulkan. Allah tak tolak doa macam ni kan. Doa pemimpin yang adil dan doa yang dizalimi. Jadi doa pemimpin yang adil pun Allah makbulkan. Doa yang dizalimi, ya Allah tak tolak, insya-Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW sabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan Allah Taala. Itu doa yang teraniaya, doa orang yang musafir, dan doa orang tua yang kepada anak, orang tua kepada anak. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kita tengok hadis Imam Tirmizi ni ada sikit perbezaan. Tapi ini benda yang kita tengok ada tambah sikit dekat doa orang tua dan anak. Doa orang tua atau parents kepada anak. Ini penting ya. Kita selalu doakan anak kita. Kadang-kadang anak kita tak nak datang rawatan, anak kita ada masalah, kita banyak doa kepada Allah Taala. Allah kan, insya-Allah yang dikabulkan Allah Taala. Bila masa berapa lama tu, itu dengan izin Allah Taala.
Dan kadang-kadang tanya doktor saya doa banyak kali tak juga, anak saya tak berubah, degil juga. Saya rasa mungkin ada benda-benda yang kita tengok tadi. Kenapa doa tadi tak makbul, atau doa tadi yang agak macam mungkin tertolak, atau doa tadi tak makbul di sisi Allah Ta'ala. Tapi bukan secara umumnya, yang pasti doa tu akan dikabulkan. Jadi itu benda-benda yang kita tengok. Ya. Tanda-tanda amalan, tanda-tanda doa dan amalan terima Allah. Jadi kita tengok ya, orang yang berdoa dia akan dapat merasakan nikmat kedamaian jiwanya. Setelah amal ibadah sempurna, hati menjadi tenteram, damai, redha dan sabar atas segala dugaan yang menimpa kepada Islam. Jadi bila kita berdoa ni, lepas tu kita Allah terima, kita rasa tenang, kita rasa damai, kita redha apa yang berlaku atas kita, kita sabar atas penyakit kita. Itu tanda-tanda amalan kita diterima Allah Ta'ala. Ya. Syekh Ibn Al-Ta'ilah mengatakan dalam Al-Hikam, siapa yang dapat merasakan buah dari amalnya dan amal ibadah yang segera di dunia ini, maka itu dapat jadikan tanda diterimanya amal ibadah itu di sisi Allah kelak di akhirat. Ya, jadi kalau kita tengok kita dengan amal ibadah itu, maka kita dapat tengok dia punya hasilnya, kita jadi orang yang soleh, kita jadi keluarga yang bahagia, kita sehat dan sebagainya. Itu tanda-tanda ibadah tadi diterima Allah. Ya. Bahawa buah dari amal ibadah dunia ini adalah merasakan nikmatnya dan manisnya amal ibadah itu, sehingga amal ibadah itu sangat terasa nikmat yang tidak ada bandingan. Jadi untuk orang yang ibadah ni, ya Allah terima ibadah dia kat dunia ni lagi, dan Allah terima, maksudnya kata akhirat nanti dia akan dapat ganjaran daripada ibadah tadi, maka orang ni akan jadi nikmat ibadah ni. Dia tak, macam mana susah pun dia akan buat. Dia tak tinggal duha dia tak tinggal solat tahajud dia, dia tak tinggal solat sunat dia, qabliyah, ba'diyah sebagainya. Maka dia, sebab dia rasa nikmat. Untuk orang tak dapat nikmat ibadah ni, kita tengok memang mencabar lah, sebab dia rasa berat nak buat. Kan dia rasa makan meninggalkan ibadah sunnah ni, ibadah sunat ni. Ya. Daripada situ kita tengok orang yang terima ibadah ni, dia akan lagi banyak ibadah, dia akan lagi seronok, dia rasa kenikmatan. Kalau kita nampak dia berat, nampak sibuk sangat, tapi tak, insyaAllah dia dalam kenikmatan Allah Ta'ala. Jadi hari sekali saya nak sentuh sikit pasal tawasul. Ya, tawasul ni bertawasul dengan amal, bertawasul dengan amal soleh ini betul dengan Nabi SAW. Satu hadis, satu kisah yang kita tengok, ada 3 pemuda, ini dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 3 pemuda yang berjalan berjalan kat luar. Akhirnya dia singgah dalam satu gua, ya, biar ada macam keadaan tak bagus, cuaca tak bagus, dia berlindung dalam gua. Lepas tu tak macam mana, pintu gua tu tutup oleh batu besar yang jatuh di atas bukit. Ya. Bila macam tu, tak ada orang tahu di dalam tu, dan tak ada kemungkinan untuk dia keluar sebab batu tu sangat besar. Dan Alhamdulillah dengan amal ikhlas tadi, maka dia bertawasul dengan masing-masing, ada 3 orang ni, masing-masing dengan amal masing-masing. Jadi kita tengok, yang pertama tu, pemuda yang pertama bertawasul dengan amal sebab dia mentaati kedua orang tuanya. Dia jaga orang tua dia jaga elok, dia sibuk-sibuk kerja pun dia akan pasti orang tua dia makan dan sebagainya. Itu bagusnya pemuda pertama. Pemuda kedua, kisah pasal dia bertawasul dengan amal soleh yang dia dahulu pernah hampir nak lakukan zina, tapi dia meninggalkan zina kerana takut pada Allah Ta'ala. Itu boleh jadi sebab untuk dimakbulkan, disebabkan untuk dimakbulkan doa. Ya. Dia boleh bertawasul dengan amal tu. Dia dulu menghindari maksiat tu sendiri boleh jadikan sebab untuk kita bertawasul kepada Allah Ta'ala. Manakala pemuda ketiga pula bertawasul dengan amalan solehnya. Dia menjaga amanah. Orang dia patutnya duit tu dibagi kepada orang yang berhak tu, tapi orang tu tak dapat dibagi duit tu, maka duit tu digunakan untuk beli kambing, berkemusuhan. Akhirnya bila orang tu datang balik tuntut duit tu, dia kata ni duit kamu dulu dah jadi kambing berpuluh-puluh ekor. Maksudnya dia bagi balik ke orang tu. Itu orang yang hebat. Dia kata dia pernah buat macam tu, akhirnya batu tu terbuka daripada pintu gua tu. Ya. Jadi ini menunjukkan keberkesanan tawasul dengan amal soleh. Jadi penting untuk kita macam mana teruk pun satu keadaan tu, kita rasa kita jangan lupa kalau kita ada amal soleh yang telah kita buat, kita boleh jadikan dia sebagai asbab untuk makbulkan doa. Itu boleh dijadikan ya, insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini, dan insyaAllah kalau tak ada apa halangan, insyaAllah esok kita akan bincang tentang oftalmologi, ya, tentang oftalmologi insyaAllah. Jadi tak ada apa lagi, kita sanggup majlis dengan surah tasbih kepada surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.